lagi rumah. Mungkin kita tak ambil tahu, mungkin kita terlalu tegas, mungkin kita terlalu ganas, mungkin kita terlalu berkira. Ini anak nak minta duit beli buku pun berkira. Kita beli rokok tak berkira, rokok 3-4 ringgit. Setiap kali belanjawan, kerajaan naikkan duty rokok, beli juga. Tapi anak nak beli pensel box yang 2 ringgit pun tak apa. Esok kita ronda seluruh Sungai Petani, kita cari hak murah lagi, kurang pada 2 ringgit. Ada tak? Sambung pun pergi ronda. Yang rokok 4 ringgit, zup keluar. Rokok 4 ringgit, zup keluar, bayar. Tapi nak beli, anak nak beli pensel box 2 ringgit, nak beli buku latihan pun berkira. Cuba tanya mak hang ada tak duit? Yang dia ada, tapi standby nak beli rokok. Kalau boleh, bab pendidikan jangan kedekut lah dengan anak. Jangan kedekut. Okey, seterusnya. Dan ni, nak didik anak dengan pendekatan galakan. Maksud dia galakan bukan suruh galak, bukan. Bukan suruh anak kita galak, bukan. Galakan maksud dia, nak belajar sungguh, abah bagi duit RM10. Kalau dapat UPSR 5A RM10. Kalau 4A RM8. Kalau 3A RM7. Bukan rasuah, tak rasuah. Yang tu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, tak boleh cari tangkap kita punya, tak. Supaya motivate anak kita. Dong, kalau Along dapat 5A, kita pergi Johor, kita pergi jalan, kita pergi mandi laut. Contoh, kita pergi Tambun, kita pergi Carnival Waterpark, kita mandi. Itu pendekatan galakan. Ni dah, anak dapat 5A balik. Bah, Syikin dapat 5A lah. Tak apa, tetap macam tu. Tak ada respon, tak ada appreciate. Anak awak balik hadiah. Abah, Along dapat hadiah, dapat result terbaik untuk tahun 6 sekolah rendah kota. Tak apalah. Nanti free nanti kita sembang lain. Apa sibuk ambil masa saya. Ambil. Apa dia? Oh, bagus dulu. Dapat hadiah terbaik untuk tahun 6. Macam ni lah abang mau. Luang sedikit masa. Baru apa minit tu? Takkan tak boleh. Ni dah. Okey, seterusnya. Pendekatan amaran. Amaran ni maksud dia bukanlah amaran yang keras. Kalau Along tak dapat result yang bagus, Along tak boleh naik sekolah menengah asrama penuh. Kalau tak boleh naik sekolah asrama penuh, macam mana Along nak berjaya? Tak boleh bersaing dengan orang yang hebat-hebat. Abah takkan bantu, abah takkan sekian-sekian macam ni. Okey, seterusnya. Pendekatan tunjuk ajar. Kita beri contoh pada anak kita. Kalau anak kita buat silap, kita tunjuk macam ni. Ini sebenarnya yang perlu buat. Anak kita tak betul sembahyang, macam ni. Anak kita tak betul makan nasi, macam ni. Anak kita tak betul buat sesuatu, kita tunjuk macam ni yang sebenarnya. Tunjuk ajar. Simulasi. Abang-abang, kok selain daripada akademik, anak kita juga terlibat dalam co-curriculum di sekolah. Ingat, anak kita datang hari Sabtu, terlibat dengan co-curriculum. Beri sokongan pada dia. So, masuk dalam bidang co-curriculum ni sebenarnya untuk latih dia disiplin. Masuk pengagap, masuk PBSM, masuk silat, masuk apa-apa. Sokong dia. Jangan tak sokong. Anak nak minta duit, nak bayar yuran perkhemahan, bagi. Apa perkhemah-kemah? Rumah ada elok nak pergi perkhemah pula dah. Makan nasi elok kat rumah, nak makan nasi tu bawah pokok. Kita kena latih, kena sokong anak kita. Itulah cara nak didik anak kita jadi orang yang pandai berdikari, orang yang boleh usaha sendiri. Nanti kan dapat tawaran pergi ke Australia, pergi dekat island buat perubatan, tiap-tiap hari duk telefon mak. Pasal anak kita tak pernah berenggang dengan kita. Anak kita tak pernah kita beri peluang dia buat kehidupan sendiri. Contoh tadi dalam co-curriculum tu, kita latih anak kita sebenarnya. Saya puji ada setengah pelajar kita kan yang dapat pergi ke island. Ada morning, saya kesian pelajar perempuan. Saya ingat daripada Bukit Tukan Yusof, dia mari kat jumpa saya. Dia suruh saya jadi penjamin. Dia dapat sambung belajar, kalau tak silap saya, ke Rusia atau ke island buat perubatan. Kos kerajaan nak tanggung dia RM380,000 ke RM370,000. Saya nak jadi penjamin, saya takut budak ni, dia muka lawa. Takut nanti kan dia pergi mengaji tak ada 2 bulan jatuh cinta dengan orang lelaki orang putih ke apa, kahwin tak pergi mengaji, mampu aku tak kena potong gaji. Dia pergi ke jumpa pengetua, dia pergi jumpa orang ni, seorang pun tak mahu tanda tangan. Saya tanya dia, tak ada ke pak saudara ke pak menakan ke sepupu sepapat ke yang ada jawatan kaki tangan kerajaan yang boleh jadi penjamin? Tak ada. Kesian dia mari ngomong dia, merayu sedih, tak tahu apa kesudahan. Saya rasa dia dapat pergi kot. Biasanya orang yang baik ni Tuhan tolong. Bagus. Muncul pelajar daripada celah-celah kampung sana, celah-celah bukit sana. Ada dia jadi doktor. Ingat kita kalau nak pergi ke island atau ke
Malaysia sampai 1 juta pun, 1.5 juta pun buat medik perubatan. 300-400 ribu biasa. Habis itu macam mana? Maka sekarang kita kena didik anak kita menabung. Ni anak kita tak pernah didik pun menabung duit, menghabiskan duit dia. Ada tak anak kita ada akaun PSN, akaun tabung haji? Biarlah sebulan RM10, sebulan RM5. Tak ada. Saya tanya pelajar-pelajar kita 5, siapa sini ada akaun tabung haji? Bila belajar bab haji kita dapat bab haji. Dalam bab haji tu dia ada sentuh tentang cara untuk pergi ke Mekah. Salah satu dia lah budaya menabung. Siapa ada akaun tabung haji? Tak ada. Kita tak biasakan diri anak kita menabung. Cuba menabung daripada sekolah rendah. Sekurang-kurangnya bila dah masuk nak pergi universiti ni, kalau tak banyak pun 500-600, sekurang-kurangnya dapat menabung. Ini tabung pun tak ada kok. Duit apa tak ada. Bukan akaun PBSN tu, RM10 ke RM5 sebulan, tolong masukkan. Betul, saya malah nak cakap pandai. Nanti kata Ustaz Gani cakap pandai. Abang-abang lah, suami-suami ayah-ayah ni cakap pandai Ustaz Gani tak boleh tak sokok. Cuma dia sokok kena dia tagih RM5 tak boleh kan. Saya masih tak sokok. RM5 tolonglah kurangkan. Ada orang tak beli, dia beli sokok 2 kotak sehari. Subhanallah. Tolong kurangkan. Okey, seterusnya galak dan sokong anak yang cenderung dalam kebayaran tentu. Kalau anak kita ada potensi, kita tahu dia di sekolah terlibat dengan public speaking, anak kita mahir bersyarah, anak kita pandai, sokong dia, aktif di sekolah. Itulah cara nak jadi anak yang baik, anak yang hebat, anak yang cemerlang. Nanti barulah lahir orang-orang yang hebat, boleh bercakap. Kita tak mahu sekarang bila sebut saja pelajar Melayu di LPT Jumud, pelajar Melayu ada degree tapi tak boleh sign dalam pasaran kerja. Anak Melayu ada degree tapi tak boleh kerja dengan syarikat swasta, tak boleh dengan syarikat international. Pasal apa? Bahasa Inggeris tak boleh kuasai, pasal tak ada kemahiran interpersonal, tak boleh berurusan dengan orang, tak ada etika. Kena latih anak kita. Nanti bila ingat ada degree pun belum tentu menjamin dapat kerja, belum tentu. Ni hari ni saya nak pergi ke convocation adik saya, seorang adik saya perempuan, convocation Universiti Utara Malaysia. Dia buat pengurusan teknologi. Saya selalu pesan dia, slow ya Allah, slownya lepak. Perempuan cuma mana kata nak masuk pasaran kerja ni, dengan kata dah buat perempuan nak buat master. Saya cakap saja nak bagi motivate dia lah, motivate orang besar nak boleh rezeki. Kalau aku ni dah ada master, kena aktif sikit. Perempuan pun kena aktif lah. Ini lembek cakap dengan orang pun. Dengan abang dia pun duduk 4 tahun kat Universiti Utara Malaysia, 3 kali je main. Nak suruh abang dia pergi tengok selalu. Abang dia pun sibuk. Ni hari ni ayah bapak saya pun sampai tadi. Sampai pukul 4.30 pagi tadi pada Terengganu. Naik bas ke Kuala Polis singgah di Sungai Petani. Main dengan kakak adik saya lah. Kakak pada anak ni. Mak saya tak boleh hadir pasal dia tak sihat. Sebelum ni bapak saya tak mau hadir tu. Dia kata ayah tak larat lah. Mak tak larat, ayah tak larat. Betul, siapa dia nak menghadiri convocation? Saya ni tak ada apa ayah. Kalau saya hadir pun, saya bukan tak ada masa, saya boleh pergi hadir. Kalau tak boleh habis cuti, saya ambil cuti. Tapi masalah anak kita tu ni, Ida ni, dia nak terima ijazah. Bila nak terima ijazah, orang yang selalu biasa bergambar, orang pegang ijazah siapa dia sebelah kiri kanan, mak ke bapak. Kalau abang dia tak bawa pengertian apa-apa, abang ni setakat adik tu. Jadi bapak dia main lah. Saya motivasi saat bapak saya, akhirnya dia main dia main. Hari ni nak pergi pukul 11, dia sidang petang pukul 2. Pukul 11 nanti saya balik. Saya minta dengan pengetua saya balik, bawa bapak saya pergi convocation. Tu macam ni juga. Ini convocation dalam peringkat kecil ni. Ini convocation peringkat yang kecil. Ini convocation peringkat yang besar. Kena, mak bapak kena hadir. Walau macam mana susah pun hadir. Pasal bila anak naik 3 degree, tengok bapak kat bawah, semangat tu. Yang ni semua anak semangat. Tepuk tangan. Anak yang tepuk tangan. Yes. Lompat lah. Ustaz tak kata apa. Berani PBMG tak kata apa. Ataupun tunjuk isyarat bagus. Anak naik, ni dok buat sandi, dok sembang dengan kawan dia. Sembang pasal ikan penuh, sekudar RM10. Pasal ketam tak apa nak laku. Pasal buk bocor. Anak naik terima hadiah. Jadi kita pun dah boleh buat jaga macam kena sambung ni. Boleh. Kan boring dengar saya cakap saya lama-lama. Okey, dia tak sabar terima hadiah pun. Okey, jadi abang-abang, kok saya bukanlah orang yang terbaik, tetapi saya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan saya berusaha ke arah tu. Dan saya berusaha jadi anak yang baik. Dan saya berusaha jadi bapa kepada anak-anak saya, bapa yang terbaik. Dan saya berusaha jadi suami yang baik kepada isteri saya. Bimbing dia, bimbing anak, bimbing ahli keluarga, jadi orang yang baik.
Dan semoga tugas kita ni diberkati oleh Allah SWT. Ingatlah, dan sampai kita jalankan amanah kita, tanggungjawab kita. Doa tu penting, doa tu senjata mukmin. Janganlah lepas mayang ini kalau pergi solat Jumaat, ya Allah, saya sedih tengok geng lelaki. Termasuk sok yang kedua, sok tamu disekat dekat Tok Bilal dengan Tok Imam. Yang kedua ni, Imam salam, Assalamualaikum, Imam macam doa. Habis doa nak salam tak doa lah. Pusing belakang tak doa. Lagi start motor lagi. Doa lah. Imam doa dia, kita dalam hati doa dia. Allah tahu, kurniakanlah aku anak yang baik, kurniakanlah aku keluarga yang sakinah, kurniakanlah aku rezeki yang halal, kurniakanlah aku rezeki yang melimpah ruah. Ya Allah, kau berkatilah kehidupanku ya Allah. Kau berkatilah anak aku ya Allah. Kau kurniakanlah kejayaan kepada anak-anakku ya Allah. Biar spesifik doa tu. Kalau nak anak dapat 10A, sebut 10A. Tak apa, tak ada orang marah. Tuhan maafkan, Tuhan faham hasrat kita. Tidak, kita tak berdoa pun, tak pernah berdoa ya Allah. Kadang-kadang dengan anak kita pagi-pagi salam kan, kita sentuh kepala anak kita, dalam hati kita berdoa, ya Allah, kau jadikanlah anak aku ni anak yang baik. Ya Allah, kau jadikanlah anak aku ni pelajar yang cemerlang. Peluk dia pun macam tu. Saya kalau saya pergi sesi motivasi saya yang saya kendalikan, last kali saya akan panggil peserta touch. Saya kumpulkan pelajar lelaki beratus seorang-seorang. Saya peluk seorang-seorang. Saya bisik kat dia sampai ada yang menangis. Saya bisik. Kalau pergi dalam sekolah yang latar belakang dia sosioekonomi dia miskin, saya akan cuba sentuh tentang kemiskinan. Ingat, yang peluk kamu ni sekarang ni pun anak orang miskin. Tetapi disebab kesedaran yang perlu dipercaya, kita pun macam tu. Saya pernah memenuhi jemputan Jabatan Hak Ehwal Orang Asli ke Langkawi sebelah Perak, wilayah Otago, buat program motivasi untuk orang asli. Saya peluk dia orang seorang-seorang, pelajar lelaki. Menitis air mata dia. Tak pernah ada orang yang peluk dia. Sedih. Pegawai Jabatan Orang Asli, bila lepas habis sesi saya minum sama dia, Ustaz mari peluk orang asli. Pegawai kami duduk dalam satu kereta pun segan, tak mau, pasal orang asli duduk sebelah. Apa beza kita? Tak ada bezanya. Saya, abang-abang kok sama saja. Kok pun Melayu, saya pun Melayu. Kok Islam, abang pun Islam, saya pun Islam. Kalau kok kata kok susah, saya pun orang susah. Saya masih duduk di Hulu Terengganu, jalan nak pergi ke Tasik Kenyir. Tu bapak saya mari duduk landing tu. Pernah naik bas 7 jam, pukul 9 sampai pukul 5 pagi tadi. Kita sama yang susah. Tapi apa-apa pun didikan bapak saya akan kenang sampai bila-bila. Kesusahan dia, kesusahan mak saya, bapak saya akan kenang sampai bila-bila. Bapak saya masih gunting rambut ni. Sekarang semua orang lain tak ada dah gunting rambut, tinggal dia seorang saja di sekitar kampung saya tu, Hulu Terengganu. Tak tahu umur dah 70 kalau dia meninggal. Saya ingat kursi gunting rambut dia tu masuk dalam museum. Sebab tak ada orang yang mewarisi. Anak-anak semua dah jauh, duduk KL tu Sungai Petani dia. Tapi disebab berkat hasil dia gunting rambut RM4, RM3 seorang, dia bagi makan anak dia berjaya. Dan dia tak lupa doakan anak dia. Alhamdulillah, mak saya pun macam tu. Jadi kita kalau boleh macam tu lah. Jadikan contoh-contoh ibu misali. Ada gambar saya tak sempat nak tunjuk. Ada ibu misali, tokoh ibu misali kebangsaan tahun 2000 berapa, saya lupa dah, ada gambar dalam tu. Hajah Kalsum, dia ada anak 14 orang. 13 masuk universiti, seorang saja tak masuk universiti. Dia buta huruf, tak kenal satu huruf pun, tapi masih mampu didik anak yang seramai 13 daripada 14 masuk menjejaki kaki ke universiti. Tak tahu, tak kenal huruf. Doa selalu pada Tuhan, bagi makan anak dengan duit yang halal, didik anak dengan asuhan agama. Itu yang kita mahu. Anak terdidik dengan asuhan agama, anak terdidik dengan asuhan acuan Islam. Terapkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mulia pada anak kita, insya-Allah. Di samping doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu semua daripada kita ni semua nak anak jadi anak yang baik. Betul tak? Betul ke tak? Allah. Betul ke tidak? Bohong kalau kata tak. Siapa tak bangga anak dia jadi manusia hebat? Betul. Semua nak. Jadi kalau nak anak kita jadi pelajar yang baik, pelajar yang hebat, pelajar yang cemerlang, pelajar yang disanjungi semua orang, maka kita kena mula langkah kita daripada sekarang. Didik anak kita dengan nilai-nilai baik, beri sokongan, patut ambil berat tentang pendidikan anak-anak. Jangan sekali jenguklah sekolah, jumpa guru besar, jumpa cikgu-cikgu PKM, PKK, jumpa kaunselor, cikgu kaunselor kita bersembang dengan anak masalah anak. Kalau anak lihat nak bangun, pergi tanyalah siapa-siapa. Petua macam mana tu? Petua dia kat payung ambil air sebelum disi kau. Jiruh je lah.
Tak, sebenarnya kita sendirilah kena bangun. Amalkan solat berjemaah. Bila solat berjemaah ni bagus sebenarnya. Didik anak kita bangun awal. Okay, gerak anak, jom kita solat subuh berjemaah. Saya tak langsung sekali dua mungkin ya. Dah masuk sebulan dua nanti bangun dah dia. Betul tak? Okay, saya rasa cukup setakat tu dulu. Lebih kurang 1 jam setengah kot. Kalau tak pun 1 jam 20 minit. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. Jika ada kekurangan dan kelemahan adalah datang daripada diri saya sendiri. Apa-apa pun, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, kalau boleh bermula daripada sekarang, kita didik anak kita baik-baik. Kita hasilkan anak yang baik. Kita cernakan anak yang baik. Jadikan dia generasi pelapis kepada pemimpin-pemimpin yang duduk ada sekarang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ila liqa' ma'assalam. Syamira binti Mak Yusof dari Satu Bijak. Tempat kedua, adik Muhammad Ashraf bin Syarudin dari Satu Bijak. Tempat ketiga, adik Muhammad Zulhusni bin Zainuddin dari Satu Bijak. Tempat pertama dari Satu Cerdik, adik Nur Aida Syafiqah binti Abdul Manan. Tempat kedua dari Satu Cerdik juga, adik Zuraini binti Abdullah. Dan tempat ketiga, adik Muhammad Firdaus bin Mansur. Dari tahun 2 Bijak, tempat pertama adik Siti Nur Aisyah binti Mat Arif. Tempat kedua adik Nur Wahida binti Muhammad Sobri. Dan tempat ketiga Muhammad Soleh bin Abdul Rahim. Dari tahun 3 Bijak, tempat pertama Siti Nur Haslina binti Ali. Tempat kedua Anis Najwa binti Azman. Dan tempat ketiga Muhammad Khushairi bin Syuhaimi. Dari tahun 3 Cerdik, tempat pertama Siti Muslihah binti Abdullah. Tempat ketiga Muhammad Syukri bin Syafi'i. Dan tempat pertama untuk tahun 4 Bijak, Syed Muhammad Aizat bin Syed Nur Azman. Tempat kedua Muhammad Khalil bin Muhammad Zamri. Dan tempat ketiga Muhammad Firdaus bin Muhammad Faizal. Dari tahun 4 Cerdik, tempat pertama Nurul Wahyuni binti Nurdin. Tempat kedua Nur Syafira binti Syukri. Tempat ketiga Nurul Amira binti Abdul Latif. Dari tahun 5 Bijak, tempat pertama Muhammad Furqan bin Muhammad Fazil. Tempat kedua Muhammad Afifi bin Yunus. Dan tempat ketiga Nur Aisyah binti Abdul Rani. Dari tahun 5 Cerdik, tempat pertama Muhammad Nur Farhan bin Nur Azizan. Tempat kedua Muhammad Firdaus bin Muhammad Akhir. Dan tempat ketiga Siti Rohayu binti Rozali. Pelajar terbaik keseluruhan, tempat pertama Muhammad Irfan bin Abdul Manaf. Tempat kedua Nur Hafizah binti Azhar. Tempat ketiga Muhammad Azim bin Muhammad Ismail, juga mendapat hadiah dalam kehadiran penuh. Hadiah untuk kehadiran penuh Nur Syazwani binti Muhammad Fadil.
Nur Syazwana binti Muhammad Fadil. Dari tahun 2 bijak, pelajar terbaik keseluruhan Nur Wahida binti Sobri. Zulkifli bin Syahari juga hadir dalam kehadiran penuh. Muhammad Azhar bin Mansur. Untuk hadiah dari tahun 3 tekun pelajar terbaik keseluruhan, tempat pertama Muhammad Zakwan bin Zulkifli. Tempat kedua Amirul Afif bin Yusuf. Tempat ketiga Nur Aisyah binti Johari juga mendapat hadiah dalam kehadiran penuh. Hadiah untuk kehadiran penuh Nur Ani Syabika binti Rusdi. Hadiah pelajar terbaik keseluruhan tahun 3 bijak. Tempat pertama Siti Nur Hasrina binti Adi. Tempat kedua Mas Suryani Farahim binti Abdul Latif. Dan tempat ketiga Muhammad Musyairi bin Syuhaimi. Dari tahun 4 tekun pelajar terbaik tempat pertama Nazira binti Hamid. Tempat kedua Nur Atika Huda binti Azman juga mendapat hadiah dalam kehadiran penuh. Tempat ketiga Nur Nadia Syafiqah binti Abdin. Untuk hadiah kehadiran penuh tahun 4 tekun Muhammad Hafiz bin Syaifi. Dari tahun 4 bijak, tempat pertama Nurul Hawa Aziza binti Nur Afandi. Tempat kedua Nur Hafiza binti Nordin. Tempat ketiga Maisarah binti Zainal. Dari tahun 5 tekun, tempat pertama Nurul Huda binti Baharul. Tempat kedua Nur Syafiqah binti Muhammad Noor. Dan tempat ketiga Nurut Tolilah binti Muhammad Nabil. Dari tahun 5 bijak, pelajar terbaik tempat pertama Muhammad Iqmal Izwan bin Ahmad. Tempat kedua Nazirah binti Jaafar juga mendapat hadiah dalam kehadiran penuh. Dan tempat ketiga Muhammad Sayuti bin Marzuki. Hadiah untuk kehadiran penuh tahun 5 bijak Muhammad Husaini binti Nordin. Muhammad Husaini bin Nordin. Nuraini binti Muhammad Nazar. Dari tahun 5 cerdik, terbaik tempat pertama Muhammad Furqan bin Muhammad Fadil. Tempat kedua Maizatun Nazirah binti Nur Halid. Dan tempat ketiga Muhammad Farhan bin Nur Azizan. Terbaik bahasa Inggris
Tahun 3, adik Akila binti Zulkifli. Juga terbaik bahasa Inggeris bagi tahun 4 dipersilakan adik Umi Atira binti Zulkifli. Ada. Seterusnya terbaik ganti ya, silakan penggantinya. Seterusnya bagi anugerah terbaik pendidikan Islam tahun 1 dipersilakan Muhammad Nabil bin Abdul Qadir. Persilakan Muhammad Haikal bin Kasim. Persilakan adik Nur Fatin Najwa binti Mansuri. Bagi tahun 4 terbaik pendidikan Islam adik Anis Syazwani binti Sazali. Terbaik pendidikan Islam tahun 5 dipersilakan Nur Atika binti Mazlan. Seterusnya bagi terbaik pendidikan seni visual tahun 3 adik Nur Ridwana binti Zukri. Tahun 4 adik Rahimah binti Rosli. Juga tahun 4 terbaik pendidikan seni Syazana binti Syahabuddin. Anugerah seterusnya terbaik bahasa Arab tahun 3 dipersilakan Muhammad Zakwan bin Zulkifli. Terbaik mata pelajaran kemahiran hidup tahun 4 Muhammad Hazim Mustaqim. Terbaik kemahiran hidup tahun 5 adik Nur Syafika binti Muhammad Mahayudin. Seterusnya terbaik bagi mata pelajaran kajian tempatan tahun 5 dipersilakan adik Azizah binti Zulkifli. Terbaik dalam mata pelajaran sidik dan kewarganegaraan tahun 4 dipersilakan Nur Atika Huda binti Azman. Dan tahun 5 Nur Liana binti Ibrahim. Seterusnya bagi anugerah harapan persilakan adik Nur Hayati binti Muhammad Nazar, juga terbaik dalam mata pelajaran sains dan mendapat kedudukan nombor 2 dalam aliran. Silakan adik Nur Alia Natasha binti Muhammad Sayuti, terbaik mata pelajaran matematik dan mendapat nombor 3 di dalam kelas. Dijemput Ahmad Mujahid binti Ahmad Hilmi, terbaik dalam pendidikan Islam dan pendidikan seni visual. Seterusnya Muhammad Azim bin Muhammad Ismail, terbaik dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, juga mendapat nombor 1 di dalam kelas. Adik Nur Syazwani binti Muhammad Fazil, terbaik dalam bahasa Melayu penulisan dan bahasa Inggeris. Seterusnya dipersilakan Muhammad Zikri bin Zulkifli.
Terbaik mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan Bahasa Arab. Seterusnya Nur Aisyah binti Johari, terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan mendapat kedudukan nombor 2 di dalam kelas. Seterusnya dipersilakan Ismahani Zahidah binti Zulkifli, juga terbaik dalam mata pelajaran Sains dan mendapat nombor 2 di dalam kelas. Dipersilakan Muhammad Izzat bin Izhar, terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan mendapat nombor. Dijemput adik Danisha Adlina binti Ruzi, terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan mendapat tempat pertama di dalam kelas. Dijemput Amirul Anik bin Muhammad Yusuf, terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik, Pendidikan Seni dan Bahasa Arab. Seterusnya Muhammad Irfan bin Abdul Manaf, terbaik dalam mata pelajaran Matematik, Sains dan mendapat tempat ketiga di dalam kelas. Adik Nurul Ain Atirah binti Azhari, terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam dan mendapat tempat ketiga di dalam kelas. Muhammad Falik Haziq bin Muhammad Zahir, terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Sains dan mendapat tempat pertama di dalam kelas. Seterusnya adik Amirul Afif bin Muhammad Yusuf, terbaik dalam mata pelajaran Matematik, Pendidikan Islam dan mendapat tempat ketiga di dalam kelas. Nazirah binti Ahmad, terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik, Bahasa Arab, Kajian Tempatan dan mendapat tempat pertama di dalam kelas. Seterusnya adik Muhammad Nabil Aiman bin Ahmad Tamizi, terbaik dalam mata pelajaran Matematik, Sains dan mendapat tempat kedua dalam kelas. Seterusnya adik Natasha Amanda binti Makrazi, terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan mendapat tempat ketiga dalam kelas. Seterusnya adik Nurul Huda binti Baharul, mendapat terbaik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik, Penang 2008 berdasarkan pencapaian 5A pada tahun 2008. Dijemput adik Aisyatu Najihah binti Muhammad Fazli ataupun waris. Adik Aisyatu Najihah sekarang sedang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bali. Tahniah. Dijemput adik Muhammad Ashraf bin Abdul Kadir yang sekarang sedang belajar di Sekolah Menengah Sains Muhammad Jiwa Sungai Petani. Adik Nur Adila binti Ismail yang sekarang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda. Adik Nur Haziqah Izni binti Muhammad Jeffrey ataupun waris yang sekarang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan. Seterusnya Zahriah binti Zulkifli yang sedang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda. Dan seterusnya Nur Izzati binti Syaifi ataupun dijemput waris. Adik Nur Izzati sekarang sedang belajar di Maktab Rendah Sain Mara, Merbuk. Tahniah dan selamat belajar. Seterusnya hadiah untuk UPSR Cemerlang 2008 berdasarkan pencapaian 4A1B. Dijemput adik Nur Samsurina binti Johari. Adik Nur Samsurina sekarang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda. Seterusnya adik Nur Aina binti Zulkifli juga sekarang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda. Adik Nur Hiliah binti Jasni ataupun waris. Adik Nur Hiliah sekarang sedang menuntut di Sekolah Menengah Agama Yayasan Khariah Kupang, Bali. Seterusnya adik Siti Nurhanis binti Zaidi sekarang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda.
Dan Ku Muhammad Amin bin Ku Abdul Samad juga sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda. Dijemput Muhammad Azmi bin Zulkifli, sekarang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda. Adik Muhammad Afifi bin Hasan ataupun dijemput waris. Adik Muhammad Afifi sekarang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bali. Adik Muhammad Fakhruddin bin Johari ataupun waris Cikgu Johari. Adik Muhammad Fakhruddin sekarang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bali. Dan akhir sekali adik Nur Atika binti Amran juga sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda. Seterusnya hadiah untuk ko-kurikulum terbaik. Pemilihan berdasarkan pencapaian dalam ko-kurikulum. Dipersilakan adik Nur Atikah binti Habu Hasan ataupun wakil. Adik Nur Atikah telah mewakili negeri Kedah ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan bola jaring di Sarawak dan sekarang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ainun, Jitra. Seterusnya hadiah untuk sasiah terbaik dijemput adik Muhammad Afifi bin Hasan. Okey, disilakan warisnya. Adik Muhammad Afifi telah mewakili sekolah ke pertandingan tilawah Quran daerah ke peringkat negeri Kedah. Seterusnya hadiah untuk pengawas cemerlang lelaki dijemput Muhammad Fakhruddin bin Johari ataupun waris Cikgu Johari. Hadiah untuk pengawas cemerlang perempuan adik Asyatu Najiha binti Muhammad Fazli. Adik Asyatu juga akan menerima hadiah anugerah Nilam, iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca peringkat emas. Pemilihan berdasarkan bacaan buku terbanyak. Seterusnya pengawas pusat sumber sekolah cemerlang lelaki. Dipersilakan adik Muhammad Syamin bin Amiruddin. Dan akhir sekali anugerah untuk pengawas pusat sumber sekolah cemerlang perempuan adik Nur Syadila binti Yahya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.